رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الصفاء في الأخوة الانبساط في بيوت الإخوان كما كان عليه كثير من السلف، وقد قال الله تعالى أو صديقكم، وقال أو ما ملكتم مفاتحه، إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض إليه التصرف كما يريد، وكان يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله هذه الآية وأذن لهم في الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء. Sambungnya daripada kita baca minggu lepas. Minggu lepas iaitu bila kita berkawan dengan orang, maka banyak tanggungjawab terhadap satu sama lain, termasuklah masalah harta benda. Bila kita berkawan dengan orang, maka kita jangan buat payah harta benda kita kepada kawan kita, sebagaimana kawan kita pun jangan buat payah harta benda dia pada kita. Satu kita ni Imam Ghazali buat 3 peringkat. Kita sudah belajar dah. Malamnya sambung lagi, kata dia wa minas safa'i fil ikhwati atau fil ukhuwati al-inbisatu fi buyutil ikhwan. Setengah daripada safa mana kebersihan hati. Setengah daripada tanda hati kita bersih dalam masalah persaudaraan ini. Al-inbisatu fi buyutil ikhwan. Inbisat maknanya kena buat, kena tunjuk lega mengenai dengan rumah saudara kita. Maknanya bila kita berkawan dengan orang selain pada piti emas, maka rumah tangga kita juga kena buat dia nampak. Jangan jadi kawan kita tu berasa sakut-sakut atau berasa berat nak naik ke, atau berasa segan nak naik ke. Jangan. Sifat kata kawan rumah kawan ni saing demo, maka rumah kawan ni buatlah supaya rumah sendiri, kata kita orang. Jadi kita ajar orang ataupun Arab sebut ahlan wa sahlan. Arab bila jumpa dengan kawan dia sebut ahlan wa sahlan. Ahlan maknanya rumah kawan ni, anak-anak kawan ni ibarat ahli demo. Anak kawan sepuluh anak demo, rumah kawan sepuluh rumah demo, itu mana ahlan. Wa sahlan maknanya ataupun pandai yang luar, ia panggil tanah lembut mana, tidak bengok-bengik. Jadi rumah kawan ni sahlan. Ibarat kalau pada ia tidak ada bukit buka, ia tidak ada bengok-bengik, mudah kita berjalan, mudah pergi. Maka rumah kawan ni sahlan bagi dia. Sahlan maknanya jalan mudah supaya kita berjalan di pada tanah lepas mana. Itu kelim perkataan ahlan wa sahlan ni boleh jadi menepati dengan kandang Islam. Kerana Islam ajar pada kita bila kita berkawan dengan orang, dan orang jadi kawan kita, maka rumah tangga satu sama lain tak salah segar-segar, tak salah malu silu, nak naik, nak tidur, nak berapa, tak salah duduk sakut-sakut lah. Kerana apa? Kerana rumah kawan ni buat sepuluh mudah-mudah, dan kawan pun kalau pergi rumah demo pun begitu juga lah. Kalau salah kawan naik rumah demo, ketika demo tak ada, demo tak salah tak ada sangat, kerana kita dua ni sudah menjadi ukhuwah, sudah menjadi ikhwah. Apa ni ukhuwah? Sudah menjadi persaudaraan. Itu dia. Dan qala Allah Ta'ala au sadiqikum ni sambungnya daripada ayat panjang. Ada ayat panjang, laisa alaikum junahun an ta'kulu min buyutikum aw buyuti ikhwanikum aw tidak jadi masalah, tidak jadi dosa bagi kamu ni sekiranya kalau kamu nak makan adik-beradik ataupun kawan teman atau sebagainya. Banyak senarai yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran yang menunjukkan bahawa kita tidak dilarang naik rumah orang yang termasuk dalam senarai yang disebut dalam Quran. Itu termasuklah sadiq. Sadiq makna kawan apa? Kawan kita. Kawan yang bila dia bercakap kita percaya, dan bila kita bercakap dia percaya. Makna sadiq. Kerana sadiq maknanya sirkul atau maknanya benar.
Sadiqun maknanya orang yang membenar satu sama lain. Dia wayak berapa pun kita tidak ragu-ragu tentang bohong atau tidak. Dan bila kita wayak pun dia tidak ragu-ragu tentang bohong atau tidak cakap dengan kita. Orang bila siapa kau pekak dia disebut Sadiq. Dan satu sama lain dia benar. Naik rumah tu sama lain, nak tidur, nak makan, nak berapa. Semua sekali tu memang dibenar oleh Allah dan disebut sendiri dalam Quran. Itu makna kata dia, waqad qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman, au sadiqikum ni, au ni perkataan harap atas ataupun kita panggil huruf sambung. Dia nak tahu panjang lebar agak membuka ayat dia sebenarnya. Wa qala au ma malaktum mafatihahu, ataupun rumah yang kamu beri kepada dia anak kucing. Ada setengah-setengah orang bila nak pergi jauh, kita suruh anak kucing rumah kita pada seorang kawan. Betullah kita tidak suruh anak kucing kita pada orang, kecuali orang itu benar-benar kita harap dan orang itu benar-benar kita percaya. Umur orang macam ni, umur dia baik, umur kita baik, Islam sendiri membenarkan kita naik ke rumah dia walaupun yang tidak seizin dia, maka minum lebih kurang rumah dia walaupun tidak seizin dia. Begitu juga dia boleh naik ke rumah kita walaupun kita ada rumah, dan boleh masuk ke dapur makan begitu gini. Semua sekali. Kalau tidak ada orang rumah lah maknanya. إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه. Kalau mana seorang saudara dia akan beri anak kecil rumah pada saudara dia, takkanlah kita sanggup beri anak kecil rumah kita pada satu orang kalau kita sendiri tidak percaya. Apa arti kawan percaya demo dan demo percaya kawan kalau kawan naik rumah demo marah, ataupun kalau demo naik rumah kawan hati-hati. Itulah tidak jadi begitu. Jadi bila anak kecil rumah demo suruh kawan kalau demo nak pergi jauh, ataupun anak kecil rumah kawan suruh ke demo kalau kawan nak pergi jauh, menunjukkan perhubungan kita dua begitu sekali hingga sampai Islam membenarkan kita naik rumah masing-masing. Dan kita ni pun boleh jadi ada menutup kapung. Walaupun kita buat tu boleh jadi kita tidak tahu Islam benar itu. Kita buat tu boleh jadi labuk kita je. Tapi hakikatnya Islam sendiri membenarkan kita buat semacam itu. Kalau siapa kau periksa Sadiq atau siapa kau periksa ma malaktum mafatih, keseluruhan kunci. Wa kana yataharraju 'anil akli وكان يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله هذه الآية. Imam Ghazali kata jamin hari itu orang berasa cembung nak makan di rumah kawan dengan sebab takwa kepada Allah, hingga sampai Allah Ta'ala buat turun ayat ni barulah berasa tak apa. Mana jamin hari itu walaupun orang di kawan molek dapat benar, tetapi melakon nak makan minum dapur lah berasa terhati. Kenapa takut tu yang marah? Malah satu ada saya pun rumah orang, baik-baik pun orang. Jadi bila kita berasa orang, maka kita tak berapa berani nak naik bila Tuhan tak ada. Tak berapa berani nak makan barang-barang kalau Tuhan tak ada. Tapi akhirnya Allah Ta'ala waktu ayat ni, laisa alaikum junahun an takulu, sampai akhir ayat ni, termasuklah au sadiqikum au ma malakum mafatihahu tadi. Wa adina lahum fil inbisati fi ta'amil ikhwan wal asdiqa. Dan ayat itu memberi izin kepada kita untuk imbisat. Imbisat maknanya untuk tunjuk senang hati tentang makan minum saudara kita dan kawan teman kita. Mana kalau tuan dia tak ada, kalau kita berjumpa makanan lebih kurang, minuman lebih kurang, kita diberi oleh Allah Ta'ala imbisat. Imbisat mana kita boleh makan, kita boleh minum dengan senang hati. Rasa tu takut dosa lah, rasa tu takut aku marah lah. Kalau ada orang-orang tertentu, ya aku benar imbisat, ya aku benar makan dengan penuh selera, sekiranya orang masuk di bawah apa ni ukhuwah atau persaudaraan di antara mu dengan dia. Itulah kesimpulannya peraturan yang diajar oleh Islam untuk menghubungkan silaturahim atau menghubungkan begitu rapat di antara kita dengan orang yang kita anggap dia punya sadiq atau kawan rapat dengan kita. Tapi dah mengenai dengan harta benda dalam perkawanan. Al-Hasr Thani fi i'anati bin nafs. Baik, artinya disebut bila kita berkawan dengan orang, maka selain daripada kita tanggungjawab dengan harta, iaitu pun kita belajar tadi, ada pula al-i'anati bin nafs. Ada pula tolong-menolong kita dengan orang panggil dengan tubuh badan kita, dengan jiwa raga kita.
Tak boleh kita berkawan, lepas tu duduk main dia kita. Dia susah pun kita buat tak reti, kita susah pun tak ada siapa dia tengok. Ini bukan cara berkawan. Bila kita berkawan dengan orang, ada tanggungjawab i'anah bin nafsi. Tolong menolong tubuh badan kita, jiwa raga kita. Kata dia, wa kadzalika fi qada'il hajat wal qiyam biha qabla as-su'al wa taqdimha 'ala al-hajat al-khafa. Kata dia, masalah tolong menolong dengan tubuh badan ni memang begitulah di kalangan fiqhul Islam, fi qada'il hajati, untuk menunaikan keperluan kawan kita, wal qiyam biha, dan bekerja untuknya, qabla su'ali, jangan wedah kawan kita minta dulu. Mana kita bila kawan dengan orang, kita diminta sepenuh hajat kawan, jangan wedah dia mari tanya khabar, jangan wedah dia keluar kita minta tolong dia barulah kita nak pergi, jangan. Bahkan sebelum daripada dia mari tanya khabar, boleh kata ada kawan tolong demo, belum daripada dia mari keluar kita minta tolong dia, kita awal-awal sepatutnya bertanya khabar dan awal-awal sepatutnya menyempurnakan hajat. Ini ajaran Islam bila kita berkawan dengan orang, baik lelaki baik puan. Dan dalam bunyi para hadis semua, bila kita amal benda begini, maka dengan sendiri tidak wujud dalam kampung kita, dalam perkampungan kita, orang panggil bandar, orang panggil sedekih, orang panggil mengacung, orang panggil pelago, gapo semua tidak timbul. Yang jadi sedekih gapo ni kerana tak tahu kat aku tak tahu kamu, aku mula hilang. Kau miskin ni sedekih, kau kaya dah, kau kaya kira nak tekan, kau miskin. Tapi kalau satu sama lain menyempurnakan hajat satu sama lain, belum daripada dia mari jenguk, belum daripada mari wayak kita awal-awal lagi sunnah, bagaimana kerana kalau Islam ajar kita begitu, maka dengan sendiri orang panggil kedudukan masyarakat jadi stabil kata rasanya. Ini sistem Islam. Wa taqdiriha 'ala al-hajat al-khassah, dan kita kena mendulukan hajat orang belum daripada kita tunaikan hajat kita yang tersendiri. Belum daripada kita menyempurnakan hajat kita diajar supaya menyempurnakan hajat orang lain. Dan itulah duduknya. Kita boleh pakai atau tidak, itu masalah kita lah. Sama ada boleh pakai pun kita kena pakai, buat tak boleh pun kita kena biar jadi boleh. Ajar-ajar diri kita, orang panggil, menyempurnakan hajat kawan sebelum daripada kita memikir menyempurnakan hajat kita. Lebih lagi kalau kita ni orang yang orang panggil orang bernasib baik, orang yang Allah Ta'ala beri harta banyak sikit pada orang lain, beri pengaruh luas sikit pada orang lain, kita yang bilang ni perlu benar jenguk tengok hajat orang sebelum daripada kita hidup bermewah-mewah untuk menyempurnakan hajat kita sendiri. Wahadi ayatan laha darajatuh. Kalau kita ni kata hak menyempurna, kita sempurna hajat orang dengan tubuh badan kita ni pun ada peringkat-peringkat juga, sebagaimana adanya peringkat-peringkat hak masalah menyempurna kita terhadap harta benda kita tadi. Fa'adnaha al-qiyam bil hajati 'inda as-su'ali wal qudrah. Kata dia hak paling rendah sekalinya, hak paling rendah, hak habis macam hak habis tak pakainya ialah al-qiyam bil hajati 'inda as-su'al. Kita gunakan hajat kawan kita, waktu kawan kita mari jumpa kita, mari tanya khabar. Kalau dia mari ke rumah kita minta tolong buat tubuh ni kita kena guna hajat dia. Dan bila siapa ketika dia mari jumpa kita dulu, barulah kita nak ditolong dia, maka kata dia kita ketika tu tarah persahabatan kita ketika tu, kata dia tarah habis rendah, habis tak pakai. Kenapa? Kerana tahu dia tu susah, patut tunggu dia mari jumpa kita dulu juga. Ya, sepatutnya kita kena tengok dia sebelum daripada dia mari wayak keperluan hidup dia pada. Itu dia betul. Jadi satu sama lain tengok. Sebab itulah kalau kita baca dalam fadilah Jumaat, waktu kita sembahyang Jumaat, kita tak perlu fikir nak pahala Jumaat semata-mata. Pahala Jumaat tu memanglah ada, tapi di samping nak kepala pada Jumaat, maka Jumaat itu sendiri mengajar kita bertanya khabar satu sama lain. Bila kita pergi sembahyang subuh tengok ada, bila pergi sembahyang asar tengok ada, tapi bila pergi sembahyang maghrib tengok tak ada. Satu orang tertentu, kita di sana kita tanya khabar apa tak ada, tak mari sembahyang Jumaat.
ada sakit ke, ataupun tak ada duk murid Singapura mana ke, ataupun ada berapa-berapa ke. Bila kita bismillah Jumaat je, bila tengok tak ada orang tertentu, menjadi kewajipan kita tanya khabar. Dengan cara lagu tu tak ada lagi dia main wayak kita kawan sakit kita lagi, kita di awal-awal lagi tanya khabar apa tak pergi sepadan ni, apa tak pergi tak ada tengok sepadan masjid apa semua sekali. Ini satu sistem Islam untuk merapatkan orang Islam putih kampung dan untuk bersifat di satu sama lain. Sebab itulah belum daripada dia satu orang mari buayak ke unsur dia, kita awal-awal lagi di kumpul dia tanya khabar dia. Barulah hidup kampung tu orang panggil daging molek, saudara molek, tak ada timbul masalah mana fikir dan sebagainya. Tapi kitanya pertama Jumaat tu tak berapa rajin dah sekali. Dan kalau Jumaat pun disebut macam kena pala ya. Dan pada Jumaat je, orang mari, orang tak mari pun kita tak ambil peduli. Ini orang panggil kita tinggal tujuan ataupun hikmat Jumaat segala banyak-banyak. Paling menaik hikmat Jumaat satu daripadanya Pak Gandhi. Kata dia, Fa'arna al-qiyamu bil-hajati inda su'al wal-qudrati. Paling rendah sekalinya ialah kita tunai hajat orang bila orang tunai. Kita tolong dia wal-qudrati dan waktu kita kuasa lah. Bila kita boleh tunai hajat orang, kita diminta tunai. Walaupun orang main royak dah. Kalau kita tak ada pedrak, tak ada kederak nak tolong orang, tak ada arwah dah. Kita pun nak tolong tak boleh juga, kita usul juga. Itu masalah lain. Tapi kalau kita ada kederak untuk tolong orang, kita kena tolong lebih-lebih lagi bila orang mari jumpa kita. Nah, yang sepatutnya tak ada orang mari jumpa kita tolong dia. ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. Kata dia, bila orang mari jumpa kita kena tolong. Dia tolong tu pula jangan tolong yang masa muka. Dia kata, tak ada arwah lah. Muka dia mari, dia kena pergi lah. Paksa. Jangan. Bila pergi bawa muka bashashah. Bashashah maknanya muka yang senyum. Pergi dengan suka hati, dengan senyum, tipu, dengan buat senyum, sekolah sendiri. Jangan kerana malu air, jangan kerana apa. Bahkan kita pergi benar-benar dengan bashashah, dengan suka hati, walistu besari dan tunjuk gembira, wa izhar al-farah dan tunjuk suka, wa qabul minnah dan tunjuk tuta budi. Maknanya muncul lawe demo mai royak kawan tak tolong demo. Kawan ni tuta budi dah nak demo. Tuta budi apa? Tuta budi kerana demo mari jumpa kawan. Kalau demo pergi jumpa orang lain, kawan nak kata buat ni. Kalau demo pergi jumpa orang lain, kawan kata boleh tolong demo muka demo pergi jumpa orang lain. Jadi orang mari jumpa kita supaya kita tolong dia ni, kita kena ibarat satu peluang yang baik. Satu peluang yang baik untuk kawan dan untuk dapat pahala. Kalau orang kata dia tolong kawan akak gapo kata panggil bagi semua orang ke bagi perabung ke ataupun bagi tolong cakur rompi ke berapa, kita kena tanya Allah, kita kena kata alhamdulillah munculnya dan mari semua kawan. Kalau tidak semua kawan tak boleh tanda kawan, tak boleh bersaing dengan mu, tak boleh dapat dengan mu. Dia mari semua kawan ni tanda dia mu nak kawan dan tanda kawan ni boleh panjang-panjang kawan dia. Tapi itu diajar. Jangan beri peluang sekali-kali saya hasut hati kita yang menyebabkan kita tak ada ayah lari. Paksa kena dia muhtawa tu. Kerana orang tu minta tolong kawan bertugas. Bobe, bela-bela gitu, bela-bela mengetek. Balik tu ayat sini pula. Alah, itu kata-kata ada cendas matu, ada gapu, tak ada gapu sekali. Bobe. Dengan lagu ni jangan gajah. Jangan gajah tubik daripada mulut kita sama sekapung. Kita sebagai orang Islam tadi duduk kita. Baik dia mari jumpa kita, baik kita pergi jumpa dia, belah itulah kita diajar supaya terima permintaan dengan penuh suka dan kita anggap barang ni merupakan peluang bagi kita, peluang yang baik. Kita bernasib baik boleh ditolong dia. Kalau dia pergi jumpa orang lain, tentulah kita tak boleh pergi, mungkin kita tak tahu orang itu pula boleh pahalanya. قال بعضهم إذا استقبلت أخيك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية والموتى يبعثهم الله. Kata dia atas semua alim ulama sebut. Kata dia إذا استقبلت أخاك حاجة, bila kamu dijumpa umur kawanmu, minta tolong kawanmu sepenuhkan satu hajatmu,
Walam yaqdiha, tiba-tiba kawan tu tak reti dan dia tidak sempurna hajat kita, fadzakir husaniatan. Ketika tu naklah kamu peringat kepada dia kali yang kedua. Kalau kita pergi jumpa orang yang minta tolong orang tu buat sesuatu, tiba-tiba orang tu tak buat juga, kata dia tak sagadu malu. Tak sagadu malu, tak sagadu macam, tak sagadu mongoh, bukan fadzakir husaniatan. Naklah kita pergi jumpa pula dengan dia kali yang kedua, peringat balik benda kita wayak ke dia. Sama ada kita jumpa nak gaya dia, sama ada jumpa nak fitimah dia, sama ada jumpa nak gapo pun, mana tahu takut-takut dia terlupa, sebab tu dia tak bagi, sebab tu dia tak buat, tapi pergi kali yang kedua. Baik. Fa'illam yaqdiha, tapi bila pergi kali yang kedua pun tak buat juga, ketika tu fakabbir alaihi. Fakabbir alaihi maknanya terus dipakat banyak-banyak, kata dia. Kawan tu dikira orang mati. Kita pergi pakat semayang-mayang. Kita pergi cuma dia minta tolong kita, dia tak mari. Kali yang pertama tak mari, kali yang kedua tak mari juga. Apabila tak mari juga, dia tu mati dah tu. Pakat keluar orang tu cakap pun dia tak semayang-mayang dia tu. Walaupun dia tu dia hidup lagi, dia pakat pergi semayang-mayang. Buat lagu ni sekali tu. Pergi, kau balik, kau dah tahu dah. Kerana apa arti kita hidup siapa? Tak aku tak boleh tupai aku tak boleh tupai mu. Yang demo tak boleh mari kena ajak kawan kerana apa? Ada balok kau. Kalau ada balok kita kesal tak. Kalau ada balok kita kesal. Bagi dia ni. Melak aku balok duduk semata-mata malah. Dan semata-mata malah. Dan malah ni memang tidak bahasa dia hidup. Tidak sahabat Islam ni malah. Tundung-tundung. Jadi kita tak mari juga. Kita kira dia ni mati. Mati jiwa. Bila mati jiwa kan. Wal mauta yab'athuhumullah. Kita pakat di semaya-maya. Mana tahu takut-takut Allah Ta'ala nak hidup dia. Kita takbir semaya. Allah wafillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Lalu dia ni. Allah wafillahu itu ampun dosa dia. Allah wafillahu warhamhu tolong lebih rahmat dia. Wa'afihi tolong bersihat jiwa dia. Wa'afu anhu tolong maaf kesalahan dia. Dia pakat di semaya yang belakang rumah dia. Minta maaf, minta doa lagu tu. Mudah-mudahan hati dia jadi hidup balik. Yang boleh jumpa pula kali yang ketiga mana. Seperti itu. وكان من السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته 40 سنة يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله. وكان من السلف من يتفقد عيال أخيه. Kata dia, ada alim ulama jama-jama itu orang yang yatafaqqadu ayal akhir. Tafaqqadunya ambil adu. Orang-orang alim ulama jamiah itu ada di antaranya yang kutip ambil padu, kutip ambil tahu, anak buah, adik-beradik dia sendiri, penjanda adik-beradik dia dan anak-anak dia kita panggil anak saudara, walaupun adik-beradik dia mati 40 tahun dah. Walau maknanya orang jamiah itu bila berlaku kematian adik-beradik, kematian keluarga, anak-anak kita berapa kau, maka ada orang yang hidup ambil padu, cakap makan minum, kain pakai, anak pinak dia, ipar dia, berapa semua, walaupun adik-beradik dia mati 40 tahun dah, pun masih diulang lagi di kumuk, apa nama ni, di kumuk ipar dia ni, untuk jaga, yaqumu bihajatihim, untuk menunaikan hajat mereka, dan taraddadu kulla yawmin ilaihim, dan selalu sangat duk pergi ke rumah dia tiap-tiap hari, tanya khabar makan minum belah mana, rumah tangga belah mana, kain baju duduk-duduk belah mana. Itu dia sampai 40 tahun dah orang tu mati, maka kawan tu lagi ke rumah si mati tu tanya khabar apa nama dia, anak beranak dia. Seperti itu ya, bukan sekat hari-hari, bukan apa cerita. Ni benar lagu ni boleh katakan kita ni boleh katakan hampir tak ada. Hampir tak ada lah. Bila mati kat tempat-tempat saya, hari mati tu kita gila. Bawa pergi sama aku, bawa boleh cukup dia pergi. Lepas tu kat, apa tak siapa nak kita. Oh, bini kawan ni, orang panggil janda ni kak. Kena mengair sendiri, kena berapa sendiri. Tak ada siapa dia ambil tahu. Masa benda-benda bini para hadis semua jauh sangat daripada ajaran agama. Jadi sebab tu lah kalau boleh tiap-tiap kampung kena ada orang yang tanggungjawab
Pakak dapur kita panggil supaya kita buat sekali tahun lah. Setiap raya kita pungut derma supaya kita buat masjid kita ni. Pungut derma beri anak yatim sekali tahun. Ya kawan ni sebutnya 40 tahun kawan ni diulang tiap-tiap hari tanya khabar makan minum budak-budak belah mana. Tanya khabar beras tak mana apa-apa sekali. Inilah benda patut kita buat. Bagaimana maknanya bila berlaku kematian di kampung kita, kena ada pakatan untuk menolong anak-anak yatim, kena ada pakatan menolong jaga dia orang yang kekurangan yang tidak nasib baik untuk dapat harta benda semua. Min haitsu la ya'rifu akhuhu, min haitsu la ya'rifu akhuhu, orang ni pergi tanya khabar makan minum sampai berpuluh-puluh tahun tu dah orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu supaya dia duduk boleh apa ni jaga makan minum anak-anak yatim dia kematian apa. Wa bihadza tazharu as-saqafatu wal ukhuwah, dengan cara lagu ni nampaklah dia belah kita dan nampaklah kita ni bersaudara kawan molek dengan orang lain. فإذا لم تثمر الصفقة حتى يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فلا خير فيها. Kata dia sekiranya tidak lapuk dia belah ke atas kawan dia bagaimana dia belah pada diri dia sendiri, fala khair fiha, maka tak ada bagikan kita berkawan. Hidup kita tu hai kawan hai dia, tiba-tiba bila berlaku kesalahan tak lapuk susah. Tak lapuk kita simpati dengan dia, maka tak ada faedah. Hidup kampung, hidup kawan. Dan dunia ni, dengan sebab kita tinggal agama. Agama kita ni, kita duduk ikut masalah semayang saja. Persoalan yang kita panggil, kita kira agama. Masalah persobatan, masalah persaudaraan ni, kita tidak masuk dalam faedah agama. Akhir sekali, maka kedudukan kampung jadi unik mana habiliti. Umur dia jaga, umur kita jaga. Dia rapat pasal yang kita punya saudara. Ini semua daripada hadis semua tanda kita jauh sangat daripada pengajian kita, daripada semangat berbuka. Jadi sepatutnya bila kita berkabung, maka hubungan kampung itu perlu sangatlah kuat daya. Qala Maimun Ibn Mahran, man lam tantafi' bi sadaqatihi lam tadurraka 'adawatuhu. Man lam tantafi' bi sadaqatihi lam tadurraka 'adawatuhu. Mana-mana orang kamu tidak boleh ambil manfaat berkawan dengan dia, maka tidak menjadi susah padamu kalau buat bandar dengan dia pun. Mana-mana orang yang kalau kita berkawan dengan dia tak ada dapat manfaat apa, kita susah-susah saya sebagai dia kawan kita, kita dia kalau nak bandar pun tidak timbul masalah susah apa. Maknanya hidup kita berkawan, kamu ada kawan ataupun pengawan. Itu yang benar. Kalau kita berkawan, dia lapuk. Perkawanan kita ada manfaat. Dia berkawan kita tolong dia. Dia kita berkawan dia, kita tolong dia. Tapi Nabi kalau tak ada dapat manfaat daripada bersabar. Tapi kalau kita nak banyak pun, tak ada apa-apa lah. Kita tidak susah apa lah. Kita kena kita balik ke dia. Wabil jumlah. فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك. Simpulah kata dia, dia yang bawa adalah hajat kawanmu, dia jadi serupa dengan hajatnya sendiri atau lebih penting daripada hajatnya sendiri. Simpulannya daripada ajaran Islam ni ialah hidup kita berkampung, biarlah kita letak keperluannya lebih daripada keperluan kita. Apa nama pakai minum kari patah hikmah biasa daripada kita nak tanya khabar orang lebih daripada kita tahu masalah kita ni. Ini masalah besar dan dalam lagu ni memanglah ajaran tasawuf lah. Kalau ajaran fiqh tu benda sikit, tapi bila kita belajar kitab tasawuf, maka tasawuf memanglah ajaran kita dalam begini, iaitu keperluan orang kena kita utamakan lebih daripada kita utama keperluan kita sendiri. Kalau tak apa aku tidak dia kalau tak panggil tasawuf pula, kalau tasawuf ni dapat ajaran yang menyentuh hati, tidak ajaran yang menyentuh sudut luar hati, tidak menyentuh sudut luar saja tu orang panggil orang itu pekok ni. Tapi tasawuf ni masih tak dalam. Dan kita ni
nak mikir hal dia apa mikir hal kita ni memanglah dia. Dan kita ni bila berat kita tahu kan nak lemah kan. Sedangkan berat tu lah bila tahu itu juga kita akan diberi upah yang banyak atau pahala yang melipuh di akhirat tu. Tapi sebab hidup kita dan tidak kira belah mana masalah pahala, dia kira nak makan tu nak pakai tu, maka apa namanya akhirnya terlepas resiko berbuat je. Jadi masalah kita. وأن تكون متفقدا بأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك. Dan mungkin kata dia kena tanya khabar ketika belanja. Ketika mana tutup suka, kena tanya khabar orang lain sama. Jangan kita sibuk menjaga ulu nafsu kita saja. Ghaira ghafilun an ahwalihi. Kita tidak lalai daripada hak awal kita. Kerana la ta'khulu al-ahwal nafsika. Sebagaimana kamu tidak lalai daripada hak awal diri kamu sendiri. Wa tughniyahu 'an as-su'ali ila al-isti'anati. Dan boleh-boleh kamu irna maknanya mengkayakan dia, tidak memerlukan dia. Yang tughniyahu maknanya kamu tidak memerlukan dia menyu'al ila al-isti'anati, menyu'al dahulu. Kalau 10,000 kita duduk kampung ni, jangan sahabat kau pikat orang mari jumpa kita dulu. Ada sahabat dia, dan dia juga tanya sahabat kita. Itulah ajaran dia anak kita Islam. Wala tara li nafsika haqqan bi sababi qiyamika biha bal tataqalladu minnatan bi qabulihi sa'yaka fi haqqi. Dan bila kita tolong kerjanya, la tara li nafsika haqqan, mu jangan tengok, mu jangan berasa bahawa hak bagi dirimu dengan sebab kamu bekerja untuk dia. Mana bila kita bekerja untuk orang, lepas ada kerja tu jangan berasa bahawa titik peluh aku ni mustahak dibayar, mustahak diucap terima kasih, mustahak diupah. Seboleh-boleh jangan berbuat dalam hati kita perasaan nak kau upah, nak kau makan, nak kau minum, nak kau gaji, sekiranya kita tolong hajat kawan. Tapi itu dia. Bahawa selain daripada kita kena buang dalam hati kita perasaan nak upah bila tolong orang, kita juga kena berasa wujud. Bal tataqalladu minnatan biqabuli sayaka. Bahawa kamu kena berasa tertabudi kerana dia terima titik peluh kita. Terima kita sebagai mula dia. Terus maknanya bila kita tolong orang, jangan sekali-kali nak upah. Kalau dia upah juga tu tanda hati dia baik. Kalau dia berpikir juga kita tanda hati dia berjuru. Tapi bagi kita nak tolong dia tak sudut gaduh, tanda tanda upah. Dan selain daripada kita jangan kira nak upah, kita pun nak kena berasa wujud. Dan kita kena berasa total budi kerana dia mari jumpa kita. Itu dah hidup. Wujudnya demo jumpa kawan. Apa ni untuk kerja demo. Dengan cara lagu tu kawan dapat pahala dan kawan boleh kawan lama dengan demo juga menjadi kawan. Begitu juga kalau balik kita, balik dia begitu juga. Kalau kita ada susah payah, dia mari tolong kita, dan bila dia tolong kita, jangan sekali-kali dia bubuh dalam hati dia kira nak upah, kira nak berapa. Maka selain daripada kita kena buat perasaan nak upah, kita juga kena bubuh dalam hati kita berasa wujud. Kita boleh tolong dia, aku boleh tolong dia tu. Kerana kalau aku tidak tolong dia, betul lah orang lain mari tolong dia. Bila orang lain mari tolong dia, maka tanda dapat dia tu. Dan aku pun tidak lama boleh kawan dia. Situ lah, begitu dah duduk. Kita boleh terima atau tidak, itu masalah apa namanya biasa tak biasa lah. Kalau kita ni biasa dah duduk didik, duduk tarbiyah hati kita untuk terima ajaran-ajaran agama, benda gini tidak berat mana. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat, orang panggil masyarakat kebendaan, yang berok sikit, yang berapa sikit, tak sekena bayar, tak ada ingat dan nak pahala, tak ada ingat dan nak orang panggil tulisan budi apa semua sekali, itu payah benar kita nak terima ajaran macam ni. Tapi walau belah mana pun tak ada sunnah nak tak terima, kita kena terima juga. Kerana ini memanglah satu ajaran yang benar-benar boleh menstabil dekat masyarakat. وقال عطاء تفقدوا إخوانكم بعد 3 فإن كانوا مرضى فعودوهم أو مشاغيل فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم. Apa seorang ulama yang besar kata dia,
Afaqadu ikhwanakum ba'da salatin. Kamu kena tanya khabar kawan-kawan kamu lepas pada 3 hari. Lepas pada minta jumpa dengan kawanmu 3 hari, jangan duduk dia tu duduk keadaan tak ada sama-sama. Kita pergi ke masjid dah. Tak jumpa saya, kita 3 hari. Tak ada nampak. Zuhur tak ada nampak. Asar tak ada nampak. Bila lagi kemarin dulu lagi tak ada. Jangan duduk sekali-kali kawan kita tak jumpa mata lebih pada 3 hari. Kenapa? Fa'in kamu marda fa'uduhu. Kerana boleh jadi kawan kita tak mari kerana sakit. Kalau betul dia sakit, fa'uduhum. Kena pakat ramai-ramai seperti surah, seperti balas, kena pakat di melawak lah. Moga dia duduk mari balas, semua mari duduk. Mamat sebaya di masjid kita, tiba-tiba tak mari. Kalau dia sakit, maka semua orang seperti balas, kena pakat di melawak lah. Dia melawak, ditanya khabar, patut dia doa saja, patut dia tunjuk muka, patut bawa piti mau, tulu-tulu dia beli ubat apa semua sekali. Barulah ada pedok, kita berhitung 5 kali sehari, dia sebuah tempat untuk jemaah. Jangan semata-mata jemaah kita nak tanda saja, bahkan di samping kita nak tanda, kita nak duduk sekapung tu biar sedadi molek, biar sedadi molek. Kalau tak ada barica, sakit demam. Atau masyarilah, ataupun boleh jadi tak mari tu, kalau bukan sakit, tapi kerana ada kerja. Kerja rumah dia rotok ke, tipu dia, ibu ke berapa semua sekali, maka dia pulak tak mari surah, dia kira. Maka tentu dia ada kerja gitu, fa'inuhum, kena pakat tunduk. Apa dia mau tak wayak kawan. Kawan-kawan tak tahu, tapi nak nampak dia mau tak mari, kawan mari. Tahu-tahu dia mau ada susah gini mu. Dia susah gini mu tak wayak, tak kena. Ke orang seperti surah, seperti masjid, pakat ditunduk dia. Kenapa? Kalau dia ni, dia mari semua masjid kita, dia tak mari ni, kalau ada kerja. Dia ada kerja, kita kewajipan, kita kena pakat tunduk. Ini lebih ada. Awkanu nasu fadzakiruh. Ataupun dia tak mari itu bukan sakit dan bukan ada kerja, tapi kimalah. Kalau kimalah dia buat ni. Kimalah dia sebut kes lupa. Sama sebut malah nasu asal maknanya lupa. Lupa tak mari jemaah apa Allah lupa jemaah. Jadi gelap kata lupa tu orang tidak jawab dia kata salah. Kata dia kata tu malah fadzakiruh. Kena pakat teringat. Kena pakat apa nak panggil tazkir. Tazkir maknanya bui ingatkanlah kepada dia. Tak boleh cuma tak boleh. Kalau kita ni pusing ke mana tu tak sudah dengan jumpa dengan Tuhan juga. Jadi dulu ni bila kita biasa mari jemaah sama ni, mari jemaah sama ni, arti ibarat lebih kurang kita berlatih. Kita berlatih tinggal rumah tangga kita sekejap dijumpa dengan Tuhan. 5 kali sehari kita latih tinggal rumah. 5 kali sehari kita latih tinggal anak bini. 5 kali sehari kita latih tinggal harta benda. 5 kali sehari kita tinggal makan minum kesenangan apa semua sekali. Jadi bila bangun kubur di akhirat kena orang tua pada masa belakang, tidak berasa berat punggung lah. Kita dah tidak berasa pelik lah. Kita nak lama dah kita dah latih. Itu dakwah cara kampung. Tak payah waktu berayat, tak payah waktu berhadis. Waktu berayat, takut dia kata air, ngada-ngada. Dia menjahil perkara juga. Buat ni yang pandai ayat hari ni. Jadi, bagi kita kampung ya, tidak banyak modal, tidak banyak padan yang lebih tu ya. Tak boleh kita duduk atas dunia ni. Bukan dunia ni, walaupun kita buat rumah, tapi takut rumah ni bumi. Tidak bumi kita buat, bumi Tuhan buat. Lenggok di atas langit, tidak kita buat langit, Tuhan buat. Kita nyawa pun masuk dalam hidup, kita nafas nyawa, apa tidak kita buat, Tuhan buat. Minum air segar, tidak kita buat, Tuhan buat. Jadi sebenarnya, pak jegung kita hidup ni, terus dalam nikmat Allah Ta'ala. Tiba-tiba dapat kita 5 kali hari jadi minta semayang dia berjemaah, tiba-tiba kita kita duk terima nikmat dia 24 jam, tak raja lenggai, tak ada masa 24 jam ni hak tubuh kita ni apa ni dapat kita hasilkan daripada nikmat Allah Ta'ala. Kalau 24 jam kita terima nikmat, pada semayang ke dia pun 24 jam juga. Tiba-tibanya dia nak 5 kali ya sehari. Tiba-tiba duduk juga tak nak lagu mana lah kita dengan Tuhan. Itu. Tahu tu juga boleh doa kita pakai dakwah secara itu walaupun tak bunyi ayat bunyi kata tu ada dengan cara lagu tu kita boleh tazkir, kita boleh mengingatkan dia. Lepas tu kalau kita nak panjang tak ingat kena kubur tiap-tiap tahun sekolah merah dengar orang tak semaya Allah makna katok pada pecah merah patut takut balik katok puluh. Lepas tu kita ingat Allah duduk kubur orang tak semaya. Tahu maknanya janjian Tuhannya, liganya, jiritnya, kelanya, rada. Jadi bila itu kita sebut depan dia, mudah-mudahan jelingur pada hati. Jadi dengan cara lagu tu, berjaya lah kita dengan dia mari pula.
Jadi orang yang selalu tak jemaah, tak lari dia sama ada sakit, ataupun ada kerja, ataupun malas. Kalau sakit, tak pakat melawat. Kalau ada kerja, pakat kerja. Kalau dia malas, pakat tazkir, pakat peringat. Mudah-mudahan hati dia tidak dibalut oleh kepesanan. Maka Sa'id bin al-As, lijalisi alayya salatin, idza dana rahabtu bihi, wa idza haddatha aqbaltu alayhi, wa idza jalasa awsa'tu lahu. Itu tadi, siapa dia? Tadi apa sebut? Ini orang panggil kata-kata hikmat ni. Apa sebut? Tak pada 3 hari, kalau tak jumpa saya, kena tanya khabar. Mari pula Imam Sa'id bin al-As. Sa'id bin al-As kata, lijalisi alayya talas. Aku bila berkawan dengan orang, maka aku 3 kali aku untuk tanggungjawab aku. 3 kali tanggungjawab yang aku untuk atas aku sendiri. Iza dana rahabtu bihi. Bila dia mari rapat dengan aku ucap marhaban. Marhaban maknanya, marhaban ni kata juga Melayu juga, sambil rujuk dengan sebenarnya. Rahbun maknanya, ar-rahbun maknanya dada yang lapar. Bila kawan kita mari rapat, jangan cemas. Namun ada juga setengah, kadang-kadang kita mari, dia tunggu ada tagai, kita utang, kita budak-budak. Mari nak apa. Jadi kadang-kadang setengah orang yang tidak berjiwa Islam, bila dia tengok kawan itu naik serabu. Dia sepatutnya bila tengok kawan itu naik udu. Itu kata dia, iza dana rahabtu bihi. Bila kawan mari rapat dengan aku buka dada aku seluar-luarnya untuk terima apa saja rayuan, untuk terima apa saja kata-kata berapa. Maka aku terima dia dengan dada yang lapar. Tak penuh aku bila kawan dengan orang, pas bila orang mari ke rumah aku naik cemas, aku naik serabut. Tak ada. Itu so. Wa idza haddatha aqbaltu alayhi. Dan bila kawan aku ni bercakap, aqbaltu alayhi, aku hadap telinga aku, hati aku seluk pada dia. Jangan jadi saya mai umum pas saya duk kecek kita buat tak padu, duk jauh nak mai dengan anak kita padu buat kerja ke berapa. Jangan. Bila dia bercakap, bui masa kita sepenuh untuk dengar cakapkan dia. Dari cara lagu ni pula, janganlah pula balik kita orang bercakap ni enggak. Dia tahu dah agama ajar. Bila seorang kawan bercakap, orang balik dengar tu kena berpuas sepenuh. Maka kita perlu keluar ni buat juga. Dengan siapa kawan ni nak akak punggung tu tak boleh kerana akak punggung tidak dapat ikbal, tidak dapat beradak. Jadi nak beradak, dia perlu buat waktu pasal. Jadi dengan sebab tu bila kita pergi ke rumah orang, kita bercakap pada sudahlah. Kita pergi ke rumah orang, melawat rumah orang, Assalamualaikum, salam tanya apa khabar gitu gini, wayak tu apa tujuan kita. Bila sudah habis molek ke? Minta uzur atau minta diri turun. Jangan sekali-kali kita buat kena masuk orang pun masuk kita pun habis kita tak pasal-pasal. Bila buat jangan. Kenapa? Kerana Islam ni ajar bila depan kawan sama kawan, hok balik cakap ni kena cakap, hok balik dengar ni kena dengar sungguh. Jadi oleh yang demikian janganlah pula kita buat-buat dengan dia nak suka dia dengar hok muka kita. Jangan. Masa sangat-sangat mustahak dijaga. Dan bagi kita kampung, masih lagi ramai orang kampung yang tidak menghargai masa. Dulu sebab itu sama saja. Kalau ada saya buat buas sebab itu kau panggil lembu padang. Kerana sibuk tak terbuat. Ini kita masih lagi tak pernah menjaga masa. Kesehatan ya Tuhan beri, kelapangan masa ya Tuhan beri. Semua sekali sepatutnya kita buat benda yang memberi manfaat pada kita dunia akhirat. Patut nak menyapu pisang, patut nak tebang yuk, patut nak buat potong. Kalau kita pergi kaki buah ni, kalau kita pergi 8 batu, benar gajah boleh duduk. Dia kita sibuk dia, kita sibuk kenapa? Kerana Tuhan dia tidak maju untuk roh. Dia nak bagi menebah. Ayat buah dia ni. Tuhan ini benda nak panggil banyak, benda-benda gitu masih kekurangan dalam masalah kita. Kalau kita boleh buat usaha, boleh buat apa, sebut benda-benda gitu je. Banyak manfaat itu. Usaha-usaha tidak mesti wayak benda kok tinggi-tinggi. Benda-benda setara tu benda orang panggil untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kalau kita pergi negeri luar, tetap balik kampung kita.
hamba lagi sekali-sekala di kena biruah. Kalau kita kata kita ambilkan, kita nak tengok elok, dia tak ada. Tak tengok elok. Surah-surah Nabi Amerika sejak depan balik selatan tu, balik bawah ke balik kimur ke belakang jalan. 2-3 hari naik kereta tu nak tengok elok, dia tak ada. Semua negeri dia jadi tiga lah. Habis tak ada sangat, dia tanah pokok. Orang panggil buat kayu, orang panggil buat balok lah. Dia tanah pokok. Kalau tidak begitu tak ada lah. Dengan anggurnya, dengan jagungnya. Habis tak ada sangat, dia tanah benda orang makannya bagi lembu kubar. Orang panggil jagung, bukan sepuluh jagung gitu. Tapi dia tanah untuk ceruk untuk apa. Dia tengok elok, dia tak ada. Dia kutip tebah, dia kutip tanah, dia kutip apa yang sampai kita bila makan hari tanah media ni. Ya kita sini, elok gitu. Dia tanah dia, ada tanah-tanah. Dia baik tanah ladang, baik apa semua sekali. Ini para hadis semua benda yang di dunia kita uji, di akhirat setelah kita kena soal apa yang membuat akui tubuh sehat, akui mata ceruk, akui mulut boleh kecek, tidak surat, tidak gapa habis buat-buat ni tak apa. Benda-benda itu pun kita masih ke belakang lagi. Tak apalah, insyaAllah hamba sebut, orang lain sebut, insyaAllah makin lagi orang panggil bubuk pemikiran kita. Wa iza jalasa awsa'atulah. 3 kali bila dia masuk dekat, aku buka dada aku dengan sepenuh untuk dengar cakapan dia. Bila dia bercakap, aku buka pintu hati aku untuk dengar cakapan dia. Wa iza jalasa awsa'atulah. Bila dia duduk, aku beri peluang pada dia duduk dengan lega, dengan kata. Tidak kata aku duduk, aku beri tak yang spesifik untuk dia susah-susah duduk, tidak. Aku beri peluang pada dia duduk dengan sepenuh tanda aku ni berkawan dengan satu orang. Jadi kesimpulannya bila kita berkawan, kena jaga hak persahabatan. Tanggungjawab kita dengan kawan, kena jaga. Kita dengan orang ni kita suka. Kata Allah Ta'ala ruhama'u bainahum. Kata Allah Ta'ala ruhama'u bainahum. Allah Ta'ala sebut ni Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa al-kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad, Tuhan kata Muhammad ni aku mengaku bahawa dia ni Tuhan. Apa ni Rasulullah. Dan orang mukmin yang bersama duduk sama Muhammad ni ruhama'u bainahum. Tunjuk sifat apa ni baik satu sama lain. Sifat kita yang mukmin tidak boleh balik cekah, tidak boleh berapa. Kalau ada dia salah, kita kena tegur. Kita salah, dia kena tegur. Tak terbalik-balik diri, nanti kita tegur. Tak masa-masa muka, nanti kita tegur. Ini bukan sifat yang mukmin. Kadang-kadang anak dia salah, kita tegur, dia marah. Lalu kita, kadang-kadang anak kita salah, dia mari tegur, marah. Lalu kita, ini bukan sifat yang mukmin. Lebih lagi kita bahasa jenis orang semaya, kita jenis orang bahasa masjid seumur, jenis pasal yang dia paling seumur, lalu anak mustahak ruhama'u, sifat siaplah sama lain. Kalau ada salah sendiri, kita pakai suka hak mari lah, al-mu'minu lil-mu'mini, apa dia tu? Hak mari dia sebut Masalul akhawaini mislul yadaini. Masalul akhawaini masalul yadaini tawasilu ihdahuma al-ukhra. Orang mukmin satu sama lain ibarat tangan dua belah. Tangan kanan bila tengok tangan kiri cuma, tangan kanan guna. Tangan kiri cuma, tangan kanan guna. Jangan tangan kiri cuma, cuma tangan kanan kata, aku cuci, aku malah cawa pun. Tak jadi gitu. Kalau tangan kanan tak madu tangan kiri kan? Pasti kita tak cuci sama lah tangan kita. Dia jadi cuci tangan kita juga. Kalau kat kanan, jom gosok kat kiri. Kat kiri, jom gosok kat kanan. Itulah keadaan satu sama lain. Bila ada kesalahan, bila ada kesilapan, tegur-menegur berlaku. Dan tiap-tiap kali berlaku tegur-menegur, jangan sekali-kali bersikap hati, jangan sekali-kali masa muka. Tapi syarat begitulah. Syaratnya, orang yang menegur ni kena guna bahasa yang formal, kena guna bahasa yang tidak menyakiti orang. Janganlah kita nak tegur orang ya. Apa kasih-kasih, enggak tegur kan. Dia nak marah kita tak boleh. Buat kita je tegur je, Islam tak boleh marah kalau orang tegur. Tapi kita pun sebab guna kata-kata yang kesat, guna kata yang melukut hati. Ini orang panggil tak tanam guna peluang tegur. Jadi bila kita tegur orang nasihat kau ya, gunalah perkataan yang lemah lembut, guna perkataan yang baik supaya kita ni orang panggil bahasa beradab dan hati dia pun terima teguran kita punya senang. فقال الله تعالى رحماء بينهم إشارة إلى الشفقة والإخاء
Muhammad ubainahum, satu sama lain duduk dalam keadaan apa namanya rahmat, siablah, tanda safaqah makna siablah, wal ikram dan memelihara. Wa min tamam as-safaqati alla yanfarida bi ta'amin ladidin aw bi hudurin fi masarratin dunahu bal yatanaghasu li firaqihi wa yastawhishu bi infiradihi an akhi. Kata dia tanda nak tahu kita ni berkawan ni simpati sungguh kosong berkawan awak dalam dah. Kata dia tanda kita ni berkawan dengan orang yang mempunyai hati baik, Allah yang farida bita'amil ladibin, iaitu bahawa dia tidak boleh berkeseorangnya dengan makanan yang sedap. Kalau di rumah kita ada salah kita buat benar-benar kata ikut-ikut ke atau gula ke atau apa saja makanan yang sedap sikit, ketika tu kita berasa sedap makan seorang ke sedap makan babi. Kalau kita berasa sedap makan seorang tu dia kita pakai makan pokok kita aja, ini tanda tidak berkawan dengan orang. Kawan dengan orang ni lah pada duduk sekapur dengan orang, maka mu tak so kawan. Tapi kita kawan dengan orang ni bukan kerana kita duduk sekapur dengan dia, bukan kerana agama ajar kita supaya kita ni sahabat, supaya kita ni berukhuwah dengan orang. Dan bila agama ajar kita berkawan dengan orang, bersaudara dengan orang, ketika tu nak tahu kita ni kawan suruh ke tidak, tengok kita bakal sedap. Pihak-pihak buat duit yang gini kau makan saudara kau, tu yang awak suruh makan saudara kau, tu yang awak kuih-muih di rumah kita makan saudara kau, kau ada semakut senduk gapo atau ni tupuh juga pada rumah-rumah sebelah, pada kekawan kita. Kalau kita ada tupuh begitu walau sulah sepaksa gapo kau ya, lah kita ni sudah sapa ke pihak ukhuwah yang baik dan sahabat yang tu. Itu mana kata dia, wa min tamami syafaqati alla yanfarida bi ta'amil ladidin. Sing daripada tanda kesianlah kita pada kawan istimewa molek, ialah kita tidak berkeseorangan bila berdepan dengan makan yang sedap. Atau bihudurin fi masarratin dunahu, ataupun kita pergi ke tempat hak gemera dengan tidak tahu kita. Tempat hak yang kita suka. Tempat hak yang kita suka lagu mana sebab kita kata kalau kita kapur ni gapo dia, kalau kita pergi ke tempat hak suka, pak kita pergi seorang tak ajak saya. Kalau kita pergi ujian, tempat tu ada kulak kursi, kita senyap-senyap di sana, tak ajak dia kawan. Jika tak gemera gini, kita pergi seorang, tak ajak kawan. Kalau buat lagu ni, kita tidak kawan, ada tinggal orang. Kita masih lagi hidup kapur, hidup seorang diri. Orang panggil keluar sumber, masih ada lagi semangat keluar sumber itu ada pada kita. Kenapa? Kerana bila jumpa tak molek, tak gemera, kita pergi seorang, tak ajak saya. Ini tak betul. Ikutlah apa saja pun bila kita berdepan dengan saat gemera, kita gemera seorang tidak bersahabat kawan, acalah tidak mempunyai semangat bersahabat tak ada lagi. Baik dia tanah rasul literasi, maka sepatutnya dia bertanazas. Tanazas ni maknanya skill kerana kawan ni tak ada. Kalau kita berdepan dengan barang-barang yang gemera, ingat kawan kita kata Allah, dia tu tak ada, dia tu ada, dia pun suka sesuatu juga. Biar ada perasaan simpati kita kepada kawan kita, bila kita berdepan dengan tak suka, hingga sampai kita kena rasa pusing lah. Kita tak ada kita tu. Wastauhishu bin kirabihi an akhi, dan dia kena berasa jelek dengan sebab dia seorang dapat gemera, sedangkan kawan dia tak ada. Wastauhishu bin kirabihi an akhi, dan dia kena berasa jelek, dia kena berasa duka cita kerana dia seorang yang dapat gemera, an akhi tak ada kawan. So kita kata tiap-tiap gini ya, jalan-jalan jumpa dia masai, ada orang ada berapa, tuan rumah aja kita nak makan, kita makan lah. Cuma makan tu kita kena ayat sepatut. Allah, ada Allah ni, ada seorang lagi saya tak mari hari ni, kalau mari boleh makan juga. Jadi kena tunjuk kita ni rusing, kita jumpa dengan nikmat sebagai diri dan sebagai kawan kita sepatutnya dapat nikmat sama. Al-Hafiz Salih soalan lisan saya kira. Kawan yang tiganya satu tahu dengan dia. Bila kita kawan, lah menjaga harta benda dan tubuh badan dan lidah. Kecek kira lagu mana nak kawan. Sallallahu alaihi wasallam.